rajin gosok gigi, dia insya-Allah waktu dia tua nanti badan dia tak bongkok. Ni siapa rajin gosok gigi, dia tak jadi badan dia tak jadi bongkok. Dan orang yang rajin gosok gigi juga diriwayatkan dia senang ucap waktu nak mati. Boleh orang nak pakai khatiar lah gosok gigi insya-Allah. Baik, tulis kat tepi tu, kena rajin gosok gigi. Tulis tu. Boleh nak insya-Allah. Saya minta izin roti 555 boleh? Saya akan pergi masjid Bukhari pula lagi. Boleh nak? Ya. Baik, kita pergi nak. Hadis yang seterusnya. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili mathna wa yutiru bi rak'atin atau kama qala rawahu al-Bukhari. Ibnu Umar berkata, Ibnu Umar ni Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar berkata, Nabi SAW pergunakan waktu malam dengan salat 2 rakaat. Siapa yang ada kitab boleh tak tolong tambah sikit? Nabi SAW pergunakan waktu malamnya dengan salat 2 rakaat. 2 rakaat. Tambah lagi sekali kataan tu. Pasal masna. Tambah sekali lagi perkataan 2 rakaat. Oh, maknanya waktu malam baginda sembahyang 2 rakaat Ustaz no? Ya. Sebab tu kita tengok ni di antara dalil kenapa ayah moyang tarawih semua buat 2. Pasal apa kita tak rembas 8 rakaat satu salat? Sebab solat tu kan, kalau kita waktu siang boleh nak buat 8 rakaat direct satu salam boleh. Nak buat sembahyang duha 8 rakaat satu salam boleh. 12 rakaat satu salam boleh ke tak? Tapi memang lupa rakaat. Tapi solat malam tak boleh. Dia kena buat 2 macam tu. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Nabi SAW pergunakan waktu malam solat 2 rakaat macam tu. Nabi akan buat 2. Dan ditutup dengan 1. Dan ujung sekali Nabi tutup dengan 1. 1 tu apa? Witir. Sebab tu kita buat sembahyang witir. Mazhab kita sembahyang witir, buat 2, habis 2 pergi salat 1. Jarang kita buat 3 sekali. Boleh no? InsyaAllah berdasarkan dalil ini. Selesai. Boleh tulis tepi tu. Tutup dengan witir. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kanat qira'atu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil-laili yarfa'u tawran wa yakhfadu tawran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam solat pada malam hari, kadang-kadang dengan suara keras, kadang-kadang dengan suara rendah. Kadang-kadang baginda bila sembahyang malam, ada ketika Nabi akan baca kuat, ada ketika Nabi akan baca pelan. Maknanya di sini sembahyang malam baca kuat pun betul, baca pelan pun betul. Dua-dua betul. Yang tak betul, tak baca langsung. Baca kuat pun boleh, baca slow pun boleh, tak ada masalah. Tapi di kalangan sahabat kita ambil 2 sudah antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, mereka berdua berbeza. Sayyidina Abu Bakar sembahyang malam baca slow, baca Quran slow, sembahyang slow, bacaan tu slow. Sayyidina Abu Umar sembahyang baca kuat, Quran baca kuat, sembahyang baca kuat. Bila Nabi panggil duduk, Nabi tanya, pasal apa kamu baca slow wahai Abu Bakar? Pasal apa baca pelan-pelan? Sayyidina Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, aku beribadah kepada Tuhan yang Maha mendengar, bukan Tuhan yang tuli, bukan Tuhan hak engkau. Jadi berapa nak baca kuat? Betul tak jawapan tu? Betul. Nabi tanya Sayyidina Umar pula, pasal apa baca kuat? Sayyidina Umar jawab, ya Rasulullah, aku baca kuat ni li'utrida syaitan wa uqida al-wasnan. Aku baca kuat ni nombor 1 nak rambat syaitan. Tu baca kuat. 1. Yang kedua, wa uqida al-wasnan, nak gerak apa nak duk lena. Baca kuat ni nak lena pun dia tengok, dia keras sangat dia ni baca. Nak lena pun jaga. Sayyidina Umar baca kuat sebab nak gerak kaya lena. Doa. Boleh faham tak? Insya-Allah. Jadi mayang malam ni baca kuat pun betul, baca slow pun betul.
Lepas tu kalau yang main buat dia mulai malam-malam, panggil ustaz malam pertama tu dia baca kuat, betul? Betul. Hak main malam nombor 2 semua baca slow sampai kami pun lena lah waktu slow. Betul ke macam apa tu? Betul. Betul. Boleh tolong? InsyaAllah selesai. Hadis yang terakhir. Waktu lagi. An Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahli al-Quran." Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Hadis ini selalu kita dengar daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu ganjil, tunggal. Yuhibbul witra, Allah suka yang ganjil. Autiru ya ahli al-Quran, salat witirlah wahai ahli al-Quran. Hadis ini nak menggalakkan kita supaya bersolat witir ketika mana nak tidur. Sebab tu ayah saya rasa sini pakai buat berapa. Pakai buat tak yang witir. Kalau rasa ustaz saya tak buat lagi ustaz, boleh tak kita minta lepas ni khatiam semayang witir. Semayang witir kalau ikut mazhab kita yang sempurna 3. Kalau rasa boleh buat 3, buat 3. Tapi kalau kata malas macam saya, malas dengar jenis malas, kita minta paling kurang buat 1. Kalau rasa payah sangat ustaz, buat 1. Nak buat tu bila saya, bila nak buat tu ustaz. Baik. Boleh dapat saya kata macam mana pun buat juga, tak lagak pun buat 1 paling kurang. Tapi kalau buat 3 tu sempurna. Baik. Nak buat pula macam mana? Bila nak buat tu? Baik. Cuba tengok hadis terakhir. Ni jawapan bila nak buat sembahyang witir. An Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa an la yaquma min akhir al-layl falyutir awwalahu, wa man tama'a an yaquma akhirahu falyutir akhir al-layl, fa inna salata akhir al-layl mashhudatun wa dhalika afdal." Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takut tidak sanggup bangun malam, hendaklah dia solat witir di awal malam. Siapa rasa tak boleh nak jaga ujung-ujung kat pukul 5, rasa tak mampu nak jaga, letih apa semua, semayang witir siap-siap awal malam. Awal malam tu bila Ustaz? Buat terus lepas isyak. Senang. Habis semayang isyak, semayang ba'da isyak, berdekat terus witir. Senang. Tiap-tiap malam boleh buat. Ustaz nak buat tu nak buat di mana Ustaz? Allah, buat di masjid. Habis isyak. Kira habis sampai witir, balik lagi duduk kedai tom biar. Ya, tak apalah. Yang penting witir selesai. Boleh kalau dah kita minta pakat-pakat buat je sudah. Nah, pakat-pakat buat witir dengan tinggal. Abu Hurairah kata, Nabi pesan kat aku 3 benda, sampai mati aku buat benda ni. Nombor 1, puasa 3 hari sebulan, sampai mati dia tak tinggal. Sampai mati dia buat. Nombor 2, sembahyang duha. Nombor 3, sembahyang witir. Padahal Abu Hurairah, Rasulullah tinggalkan Abu Hurairah ni. Waktu tu umur dia 30 tahun dan lebih kurang. Dia meninggal dunia 80 tahun. Makna dekat 50 tahun dia konsisten buat 3 benda. Kata kita minta dengan tinggal. Duha jangan tinggal, puasa 3 hari sebulan jangan tinggal, dan yang penting hari ini kita mengaji witir jangan tinggal. Macam mana pun khatiam 1 rakaat. Baik. Siapa tak sanggup nak bangun tengah malam, buat siap-siap lepas isyak. Dan jika bangun di akhir malam punya sedikit waktu, maka solat witirlah. Silap ni terjemahan ni. Wa man tama'a an yaquma akhirahu, siapa yang tamak, siapa yang mampu untuk bangun di akhir malam. Tu baru betul terjemahan. Terjemahan dan kita silap lah. Barang siapa yang tamak, yang sanggup untuk bangun pada akhir malam, maka witirlah di akhir malam. Terjemahan tu silap lah. Tak apalah, tulis dia silap lah. Barang siapa yang sanggup untuk bangun di akhir malam, solat witirlah di akhir malam. Terjemahan tu silap. Dalam kitab kita tu silap terjemah. Saya ulangi lagi. Siapa yang sanggup untuk bangun di akhir malam, maka solat witirlah di akhir malam. Ayat tu kena tulis semua saya kata tadi. Baik.
Kenapa kena solat di akhir maghrib? Siap itu ni. Saya dah pasal terjemahan tu memang silap terus tu. Dan jika bangun di akhir malam punya waktu sedikit, waktu solat witir lah, hak tu buang terus. Pakai ayat yang saya baca tadi tu. Siapa yang sanggup bangun di akhir malam, maka solat witirlah di akhir malam. Barang siapa sanggup bangun di akhir malam, solat witirlah di akhir malam. Pasal apa digalakkan sembahyang di akhir malam? Fa inna salata akhir laili, solat di akhir malam ni dia disaksikan. Disaksikan ini tulis kat tepi tu, disaksikan malaikat malam dengan malaikat siang. Tulis macam tu. Disaksikan oleh malaikat malam dan disaksikan oleh malaikat siang. Maksud disaksikan tu maksudnya malaikat menyaksikan. Malaikat yang saksi tu malaikat apa? Malaikat malam pun tengok, malaikat siang pun tengok. Waktu mereka pertukaran shift. Malaikat boleh shift. Waktu tukar shift tu. Dan solat di akhir malam ini lebih diutamakan. Wadzalika afdal. Itulah yang paling utama. Sebab tu kalau kita tengok dua sahabat yang saya sekali lagi saya kait. Dua sahabat ni, Abu Bakar dengan Umar. Sayyidina Abu Bakar selalu solat witir lepas isyak. Lepas isyak witir, lepas isyak witir. Bila ditanya apa siapa? Sayyidina Abu Bakar jawab, takut tak jaga. Sayyidina Umar solat witir dekat-dekat dengan subuh. Baru witir. Bila Nabi tanya dah, dia kata, ya Rasulullah, aku boleh bangun sebelum malam. Aku boleh bangun sebelum subuh. Dua-dua Nabi puji, dua-dua Nabi senyum. Tapi bagi nak melebihkan Sayyidina Umar dalam isu ini. Sebab sembahyang akhir malam ni wadzalika afdal. Sembahyang hujung waktu yang tu yang terbaik. Jadi kita malam ni kita mengaji berjalan. Sembahyang tahajud ni, sembahyang witir ni cantik sekali buat akhir. Kalau rasa boleh buat akhir, buat. Tapi kalau rasa tak boleh, tak boleh, buat terus lepas isyak. Boleh kan? Boleh kan? Yes. Okey, terima kasih. Soalan itu cukup cantik. Kalau kata lepas isyak kami dah buat witir dah Ustaz, hak satu. Hak satu tu kami buat dah Ustaz lepas isyak. Nanti bangun tengah malam kami nak ulang balik tak hak satu. Jawabnya tak payah. Kerana la witrani fi lailatin, tidak boleh buat dua witir. Witir ni maksudnya ganjil. Tak boleh buat dua kali sembahyang hak ganjil. Tadi kita dah buat dah lepas isyak hak satu rakaat yang ganjil dah. Dah buat sekali kira selesai. Nanti bangun tengah malam Ustaz, kami nak sembahyang tahajud, sembahyang. Kami nak sembahyang taubat, sembahyang. Kami nak sembahyang hajat, sembahyang. Kami nak sembahyang sunat mutlak, sembahyang lah. Kami nak sembahyang witir hak satu rakaat, tak payah. Boleh kan? Pasti dah buat dah tadi. Cukup. Ustaz, nak tanya satu lagi. Kami dah buat witir lepas isyak. Lepas tu sekali bangun pukul 3. Kami nak kena buka balik lah. Tak mau tanya soalan. Saya tengok, saya jawab. Siapa? Nak kena buka balik tak? Baik, yang ni ada banyak pandangan. Ada yang mengatakan tak payah buka. Kita semayang buka pun kira buka lah. Ada pandangan kata begitu. Ada pandangan mengatakan kita perlu buka. Macam mana cara buka dia? Dengan solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak tu solat sunat apa tak tahu macam ni. Saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu solat sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa. Saja aku sembahyang sunat. Itu panggil solat sunat mutlak. Sebab tu kalau kita baca kitab apa jumpa keadaan tuan-tuan banyakkan sembahyang solat sunat mutlak. Contoh, kita fahamlah. Solat sunat mutlak ni bukannya saja aku sembahyang solat sunat mutlak. Dah, bukan. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ada yang mengatakan buka dengan yang tu dulu, kemudian baru kaitan. Boleh kan? Ada yang mengatakan sembahyang apa pun yang kita buat, hak tu dikira pembuka pula. Boleh kan? Yang penting buat dia. Dua-dua penting, tak ada salah apa. Boleh kan? InsyaAllah. Tajuk yang seterusnya, wallahu a'lam, hari nantilah minggu depan tanya umur kita sambung. Tajuk lepas ni cantik berjalan. Habis dah bab sembahyang. Bab sembahyang fardu, bab sembahyang sunat selesai. Kita nak minta pakat-pakat buat. Mengaji banyak kita makan.
Mengaji macam mana pun, tapi kalau kita tak buat, sayang, rugi saya. Kita minta setiap pakar-pakar buat. Dapat satu, buat dulu. Minggu lepas, 2 minggu lepas kita mengaji pasal ambil ayat sembahyang nak tidur. Pakar-pakar buat apa? Pakar-pakar buat apa? Kita minta setiap nak tidur, ambil ayat sembahyang. Hari ini mengaji tajuk witir. Setiap tengok sembahyang witir. Sebelum kita tengok insya-Allah. Pertemuan akan datang minggu depan, kita akan cara doa. Kita cara bangun tidur, lepas tu kita akan cara makan. InsyaAllah, no? Banyak umum, kita jumpa lagi insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya nak kata pada akhir saya malam ni kedah orang kata itu. Dia ada setengah jam dia lah, dia nak derah dia. Kalau tidak, 6.5 orang kita pergi. Boleh lah, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Sekian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تفضل الله.